Clear? Dengar tak? Okay. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Najib ya untuk mengetuai ya bacaan Yasin dan seterusnya memberi tazkirah ya kita di awal esok dah mula melihat 6 bulan. Sekarang ni kita tak pastilah ya. Sebab dulu ada anak 6 bulan kalau nampak tak nampak dia akan beritahu. Jadi sekarang ni saya nampak macam dah ditetapkan dalam kalender dalam 4 tahun yang kebelakangan ni. Apabila dah dalam kalender ditetapkan, maksudnya kita akan berpuasa pada hari tersebut. Jadi esok akan bermula ya tarawih pada malam dan pada hari Ahad kita akan bermula berpuasa. Jadi saya ambil kesempatan di sini untuk mohon ampun dan maaf ya dalam tempoh sebelum ni kalau ada salah dan silap untuk kita mula bulan Ramadan dan semoga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh ya insafan dan penuh ya kita beri ya ruang dan kita pastikan ya kita tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang mana percentage ataupun markah puasa kita ni kita kata berpuasa 30 hari tetapi markah tu setiap hari tu takut di bawah 50%. Ya. Ini hanya kita akan tahu apabila dah di padang mahsyar nanti. Jadi masing-masing kita ingat baliklah yang telah dipesan dan telah diulang kaji tentang berpuasa ya. Syarat-syarat dia, niat ya dan juga perkara-perkara yang perlu dielakkan. Ya, kita pastikan puasa kita penuh dan puasa kita mendapat berkah lah. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya pada hari ini saya nak bagi talimat sedikit berkaitan dengan my performance dan juga SKU. Tapi tengok tak ramai Walau bagaimanapun saya akan bagi talimat juga untuk peringkat awal dan selepas ni saya akan wajibkanlah ya untuk satu slot lagi ya di mana di situ kita akan lakukan ataupun kita akan buat bengkel macam bengkel untuk masing-masingnya sub SKU. Kalau tidak benda ni tak akan selesai. Jadi saya akan buka balik dalam desktop. Betul dah. Hilang. Desktop ni desktop. Sekejap. Oh, pindah tak ada? Masuk. Cabut dah. Ni. Dah. Masa dah masuk dah. Tadi orang dapat masuk tak? Tak masuk. Monitor tu tak extended. Tak. Okey. Dia memang macam ni. Nampak ini kan PowerPoint. PowerPoint. Okey. Ini kena ni kan? Okay. Dah besar dah. Slideshow. Nampak? Cuba dengan ni, cuba kontrol sini. Okey kita akan mulakan. Jadi ini sebenarnya slide yang semasa saya diberi talimat di PICC oleh masa daripada BSM Jadi bukan BSM bahagian semua manusia, betul lah. Ya. Jadi kita tengok apa yang dimasukkan dengan penetapan sasaran penghasilan kerja SPK. Ini term yang baru digunakan. Kalau dulu kita pakai SKT, sekarang digunakan sebagai SPK sasaran penghasilan kerja. Tak boleh, dia kena pakai tu. Next. Oh ni. Itu lah.
Masa dia kena pakai ni, dia pergi. Kena buat extended je. Standard. Extended. Sekejap. Extended. Dia ada masalah teknikal sikit di tengah jalan. Extended. Ni tak boleh standard. Ini. Boleh. Ha? Yang ni. Yang ni ke dia? Yang ni yang control yang Ah, kena. ni control ni. Yang kena buat extended. Mana? Dia stop. Dia stop. Dia tak link ni. Link kan ni? Tak link. Tak jadi ni. Ni Khalid. Ni Khalid. Ni dah masuk tak? Dah masuk kan? Extended. Patutnya buat extended je ni. Ini. Dia tadi dia tak ni. Apa Tengok sekali pasal Sekejap. Salib ni. Ni. Pasal dia Buka ni. dah buka dah. Kan? Dia bagi sini. Slide show. Dia kan slide show kan? Okay. Dia slide show. Okay, pergi dekat setup slide show. Okay. Dia tak close sini. Individual window. So, kita akan keluarkan. Kita boleh kecilkan. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Okay, pergi dekat sini. Okay, sana dah besar. Right, boleh keluar. Keluar. Boleh dah. Ya, tapi ni tak keluar. Tak ada pun. Ya. Banyak. Sabar ada technical sikit. Right. Ismail. Cuba Cik Ismail Ada, dalam tu tak ada kan? Apa tu? mungkin boleh share dekat saya dia punya PowerPoint. Okay, boleh dah. Ni dah, keluar. Buat. Okay. Ini Kontrol sana kan? ini kontrol dia. Okay. Okay, next. Lagi next. Tak nampak. Okay, kita tengok balik. Jadi kita selalu pengurusan penilaian prestasi pada 2024.
Ya. Oh, jadi kat sini. Okay. Di mana penghasilan kerja sebelum ni, yang ni untuk my performance penghasilan kerja, penjajaran objektif, penyampaian perkhidmatan dan petunjuk prestasi utama menggunakan instrumen sasaran kerja utama. Jadi ini akan digunakanlah sebenarnya pada 2024. Yang ni akan digunakan secara sepenuhnya. Jadi yang ni kita akan tengok ada lagi kaitan dengan kompetensi fungsian, pengurusan kompetensi berdasarkan kepada job description, kemudian kompetensi tingkah laku yang akan dinilai iaitu pengurusan ke atas tingkah laku yang standard berdasarkan kumpulan perkhidmatan, seterusnya perlibatan dan sumbangan. Jadi perlibatan sumbangan kali ini dah berbeza daripada dalam LMPT yang sebelum ni, dan menggalakkan keaktifan pegawai dalam aktiviti selain tugas utama. Jadi yang ni sekarang ni, kalau dulu kita tengok dia ada penglibatan negara, international dan sebagainya. Tapi kali ni kita nampak setiap penglibatan akan dapat satu markah. Jadi yang ni dalam LMPT yang sebelum ni pun ramai yang tak isi. Ini akan mengurangkan markah. Jadi pastikan kita ada keahlian ataupun jatuh kasar mana-mana, pastikan isi. Dan markah dia akan boleh pergi sampai 10 markah. Tapi ada 10 perkara yang perlu kita isikan nanti dalam pelibatan dan sumbangan. Tahun ni pun masih digunakan LMPT yang perlu kita isi. Kemudian nilai sepunya, ini pun belum lagi digunakan. Dan bila dah lengkap kita punya SKU baru akan digunakan. Penghayatan amalan nilai trust melalui maklum balas pelbagai peringkat. Ini dipakai 360 darjah lah. Okey. So penambahbaikan penambahbaikan ke atas prinsip penghasilan kerja. Kalau kita tengok sebelah kiri itu adalah sasaran kerja tahunan yang dilaksanakan sebelum ni, dan yang akan datang akan digunakan sasaran kerja utama. Ini perbezaan ni lah. Yang pertama kita tengok accountability jawatan yang sama. Tetapi accountability jawatan yang sama tetapi petunjuk prestasi yang digunakan adalah berbeza. Berbanding dengan yang sasaran kerja utama, accountability jawatan yang sama, sepatutnya dia akan menghasilkan petunjuk prestasi yang sama. Ini yang kita akan buat nanti. Kemudian yang kedua, skop penilaian tertakluk pada kebijaksanaan pegawai penilai. Tetapi kali ini kita kena pastikan sub SKU ni buat tu, dia mesti scoring dia boleh diukur dan secara auto. Maksudnya hanya perlu ada bilangan jumlah jam, peratusan, yang mana numbering yang kita kena masukkan. Jadi ini akan menghasilkan dia ada skor automatik lah untuk pengesahan ke atas pencapaian. Jadi kita kena pastikan bahawa kita letak sasaran yang boleh dicapai. Kalau letak sasaran yang tak boleh dicapai pada akhir nanti, jawabnya markah kita akan rendah. Ini memang akan diletakkan, akan keluar terhasil dalam kita punya SKU. Itu yang agak bahaya kalau kita letak pencapaian yang tak boleh nak dicapai. Kemudian dari nombor 3, markah penghasilan kerja merupakan wajaran bagi markah kuantiti, kualiti, masa dan borang yang berbeza. Ini dalam SKT. Manakala dalam SKU, pemberian markah di atas borang yang sama. Jadi ini biasanya PPP akan boleh melihat secara keseluruhan. Kalau yang sebelum ni terpaksa kena buka SKT untuk diberi markah dalam borang LMPT. Itu yang perbezaan. Jadi kadang-kadang tak boleh nak tengok langsung. Bila dinakkan benda tu cepat selesai, kita hanya dasar kepada ingatan sahaja. Sebab dalam borang LMPT tak nampak borang SKT itu. Okay. Yang keempat, suka membezakan tahap prestasi antara jawatan yang sama. Dan di sini kita tengok yang tu yang SKT, tetapi bagi sasaran kerja utama mudah membezakan tahap prestasi antara jawatan yang sama. Jadi itu melalui dia punya pemarkahan lah, sebab kita boleh lihat secara keseluruhan. Next. So perbandingan asas penetapan sasaran penghasilan kerja. Kalau SKT
aktiviti projek yang dilaksanakan individu pada tahun penilaian bersesuaian dengan peranan dan bidang tugas jawatan kumpulan perkhidmatan. Manakala bagi sasaran kerja utama, objektif penyampaian perkhidmatan jabatan atau teras strategik iaitu bidang tumpuan fokus spesifik perkhidmatan jabatan sepanjang tahun penilaian. Maksudnya di sini sebenarnya kita perlu ada kita punya plan strategik. Dalam plan strategik dia ada perkara-perkara yang perlu dicapai. Dan dia mesti ada dia punya KPI. Ya, tetapi sekarang ni kita tak ada Kalau kita tengok yang Kesihatan Malaysia ada, kemudian untuk bahagian perubatan dia ada, dia punya sasaran strategik dia. Kemudian kalau tak silap untuk BSKB pun ada. Untuk allied health punya pegawai-pegawai. Tetapi kita belum ada. Jadi kita akan berdasarkan kepada kita punya JD jugalah. Okay. Kalau ikut dalam objektif, kita punya objektif LKKM yang saya tengok dalam visi dan misi LKKM kita hanya satu saja. Iaitu melahirkan paramedik yang berilmu, dia ada 3 perkara lah dalam tu. Hanya itu saja yang kita ada. Okay. Jadi, kalau nak dipecahkan kepada 10 dia punya SKU, memang agak sukar. Kemudian kita tengok pada SKT petunjuk prestasi mengukur kuantiti, kualiti, masa, kos yang ditetapkan bagi jalan ke aktiviti. Manakala untuk sasaran kerja utama, petunjuk prestasi mengukur output ataupun outcome. Dan juga yang dipertanggungjawabkan ke atas bahagian atau cawangan unit jawatan berdasarkan peranan dan bidang tugas. Maksudnya memang kita tengok betul lah jadi kita. Accountability. Dia ada, jadi itu dia ada kita punya tugas apa sebab jawatan tu diadakan. Kemudian dia ada accountability. Yang accountability tu dia ada pecahan-pecahan lagi Jadi itu dalam JD kita. So ini contohlah dia bagi yang antara SKT dengan SKU. Bahagian penetapan sasaran kerja tahunan, pegawai yang dinilai dan pegawai penilai pertama hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasi. Ini yang kita buat yang sebelum ni lah. Okay. Contoh yang dia bagi kat sini, ringkasan aktiviti projek memeriksa kereta ni. Kalau yang kalau saya ni lebih pemandu lah memeriksa kereta supaya berada dalam keadaan bersih, baik dan selamat untuk perjalanan. Jadi di sini letak kualiti. Jadi pengukuran ni tak ada. Kalau dulu kita boleh letak kualiti, maksudnya kereta berada dalam keadaan bersih, selamat digunakan. Sebenarnya pemakaran agak susah. Okay. Nanti kita tengok yang SKU pula. Kemudian yang kedua, menghantar menjemput pegawai atas urusan rasmi. So letak kualiti juga. Bertanggungjawab, berkhidmat, sedia menerima arahan. Tak boleh nak ukur juga. Kemudian yang ketiga, mencatatkan rekod perjalanan dalam buku log. Kualiti, dia letak kualiti, tunjuk prestasi dan merekodkan setiap aktiviti yang dikenaki dengan tepat. Ini yang sebelum ni lah. Okay. Tapi kalau tengok untuk yang penetapan bagi SKU dia ada satu je. Yang ringkasan aktiviti dia akan ada satu, iaitu objektif pencapaian perkhidmatan. Jadi kena tengok apa objektif pencapaian perkhidmatan yang kita buat. Jadi panggil SKU. Dia letak satu. Dalam 3 yang tadi tu hanya letakkan satu objektif, iaitu kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan pemanduan kenderaan. So apa dia punya sub SKU? So sub SKU yang pertama, bilangan penyelenggaraan kenderaan berdasarkan jarak perbatuan 5,000 km atau tarikh mana yang terdahulu bagi kenderaan jabatan. Okay. Kalau letak bilangan, kita mesti letak bilangan. Dalam tempoh setahun, berapa bilangan dia. Jadi ini kena letak yang boleh dicapai lah. Sebab kita tak boleh letak perkataan Dia mesti letak bilangan, berapa jumlah dia. Kemudian yang kedua, peratusan penyelesaian buku log. Kalau kita compare yang tadi, dia kata mencatat rekod perjalanan dalam buku log. Kualiti merekodkan setiap aktiviti yang dikenaki dengan tepat. Tetapi kalau dalam SKU, dia mesti ada peratus penyelesaian pengisian buku log kenderaan, kad inden, kad minyak, kad touch and go bagi kenderaan rasmi jabatan. Jadi sepatutnya capai 100% lah. Jadi kita kena tengok lah apa kenderaan yang dibawa ni lebih pada pemandu Tengok apa yang kenderaan kita bawa, pastikan semua yang kenderaan kita bawa tu direkod keseluruhannya. Nanti yang baru dapat 100%. Tapi kalau ada yang disemak oleh kita punya
ya. Kita punya penyelia, ada yang tak ditulis, maksudnya peratusan tu akan rendah, akan semakin kurang. Ya. Kemudian satu lagi, peratus tahap kepuasan pelanggan. Ya. Maksudnya di situ kena ada juga penilaian kepada klien yang menggunakan kenderaan kita dari segi ya bila kita bila ada tempahan, benda tu perlu disediakan dari segi pemanduannya, dari segi masa dan sebagainya tu ada diukur oleh pelanggan yang menggunakan. Jadi ini akan memberi peratusan. Jadi borang ni akan dibuat dan pelanggan sendiri akan membuat penilaian dan penyelia akan melihat perkara ni. Ya. Jadi kalau ada sebagai contoh ada 100 kat situ. So 100 borang ni akan dipuratakan dan akan dilihatlah peratusan dia. Itu maksudnya. Yang ni lebih telus lah. Ya. Next. Yang kedua, perbandingan kaedah pengukuran sasaran penghasilan kerja. Jadi kalau dalam menggunakan SKT, kita guna skala 1 hingga 10 bagi elemen penghasilan kerja dalam borang LMPT, iaitu kuantiti, kualiti, kos dan masa. Ya. Jadi dalam sasaran kerja utama, sebagai contoh yang saya cakap tadi kebanyakan kita kena isi adalah angka. Dari aspek bilangan, peratusan, tempoh, ada banyak dekat 10 item yang ada kat situ yang berkaitan dengan pengukuran. Jadi kita kena masuk angka situ. Ya. Dan akhir nanti benda ni akan auto generate. Kalau kita buat keseluruhan ataupun melebihi, dia akan dapat 100%. Tapi kalau kita buat kurang daripada apa yang kita letakkan untuk pencapaian kita, dia akan menjadi rendah markah yang kita dapat. Okey. So dia ada kat sini validation ke atas, boleh buat validasi ke atas pencapaian dengan pembuktian hasil kerja. Jadi ini kita nak isi untuk pencapaian akhir tahun tu, kena jaga-jaga. Biarlah benda tu dapat dicapai. Kalau kita letak yang tak dapat dicapai, maksudnya markah untuk sub SK itu akan jadi rendah dan akan menyebabkan prestasi keseluruhan jadi rendah lah. Ya. Dan juga perbandingan dengan SKT, biasanya keberkesanan ni walaupun ada markah, walaupun hanya kualiti, ini secara subjektif ditentukan oleh pegawai penilai pertama dan juga pegawai penilai kedua. Itu yang berlaku yang SKT lah, ya. Tapi untuk SKU tak akan berlaku benda tu. Dan setahu saya hanya ada PPP saja. Ya, iaitu pegawai penilai pertama saja yang ada. Alright. Next. Okey, untuk sasaran kerja utama dia tiada had aktiviti atau projek dan tertakluk kepada JD lah ataupun senarai tugas senarai tugas bagi jawatan tersebut. Itu untuk SKT. Tapi bagi sasaran kerja utama maksimum kena siapkan 10 SKU. Ya, ataupun 10 objektif pencapaian perkhidmatan. Jabatan di peringkat individu. So setiap individu lebih kurang 10 kena ada SKU. Ya. Yang ni pun masih lagi dah 2 kali dalam mesyuarat pengarah baru ni pun dah bincangkan. Kita tunggu daripada dia panggil SKU agency dulu, dari BPL turun, dan baru kita buat peringkat jabatan. Kemudian tiada had tiada had bagi bilangan petunjuk prestasi utama, iaitu ruangan sub SKU KPI. Tetapi disarankan hanya 3 lah. Tadi kalau ada 10 SKU, dia at least kurang-kurangnya ada 30 sub SKU. Itu kalau ikut dalam ni lah. Tapi kadang-kadang kita akan lihat kemungkinan hanya ada 2 dalam satu, kalau satu SKU pun tidak ada masalah. Tetapi ada setengah tu satu SKU dia akan pergi sampai 10 sub SKU. Dia tengok pemberatan pada objektif yang kita telah tetapkan. Nanti benda ni kalau kita dah buat, baru kita akan nampak. Yang mana satu boleh pergi sampai 10, yang mana satu ngam-ngam 3, yang mana satu yang tak boleh capai 3. Okey, itu akan dibincangkan balik. Next.
Sini contoh borang yang lama lah ya. Penghasilan kerja, ni SKT dengan LPT yang kita gunakan. Okay, next. Ni yang untuk yang terbaru Dia letak penetapan sasaran kerja utama tahun 2021 maksimum 10 SKU yang dibenarkan. Ni contoh borang yang ada dalam ini, sebab kalau kita buka layar ni dia akan nampak benda ni. Okay, tapi yang telah kita siapkan lah. Ni belum disiapkan, tak nampak lagi So satu dia letak kat sini, dia punya apa nama? SKU yang dirancangkan Penyampaian perkhidmatan awam yang cepat, tepat, berkualiti, proaktif, responsif dan mesra rakyat. Ini contoh ayat objektif yang digunakan. Ia ada memperkasakan, memperkemaskan. Banyak ayat-ayat yang perlu kita ubah yang perlu digunakan dalam SKU ataupun objektif dia. Okay. Kemudian yang 1.1, 1.2 tu adalah sub SKU yang dirancangkan. Dia link balik dengan yang atas tu. Yang 1.1 kita tengok peratus penyelesaian aduan yang diterima dalam 15 hari bekerja. Okay. Sebab ni kena letak bilangan agak sukar. Sebab kita tak pasti berapa banyak aduan yang kita akan terima. Kalau kita letak aduan tu, jumlah aduan, kita letak lebih sebagai contoh. Kita buat anggaran, kita letak lebih. Tapi sampai hujung tahun, tak sampai masalah lah kita. Jadi markah tu akan rendah. Sebab tu letak peratus. Maksudnya peratus penyelesaian aduan yang diterima dan diselesaikan dalam 15 hari bekerja. Maksudnya kalau kita ada 100 aduan pun, boleh disiapkan dalam 15 hari bekerja, maksudnya 100% lah. Tapi kalau dalam 100 tu hanya 80%. 80 daripadanya saja dapat diselesaikan dalam 15 hari, yang lain lebih, maksudnya hanya 80. Okay? Itu contoh. Kemudian yang kedua bilangan program and boss. And boss ni dia macam blue ocean-nya strategi lah. Yang ni untuk peringkat atasan lah ni yang dilaksanakan. So dia letak tu bilangan dia ada sasaran yang ke atas tu tunjuk kat atas tu. Ni sasaran dia. Yang tadi kalau peratus dia letak 95%. Jadi sepatutnya bila pencapaian sebenar kita kena ada 50%. Bukan 50%, ni ada dua XY. Okay. Jadi XY maksudnya nilai sasaran urusan setahun dan Y adalah nilai pencapaian sebenar. Okay. Dia campur. Jadi 94.74. Macam tak pernah capai tu. Okay. Yang ni pun akan dibincangkan lagi kita dapatkan lebih penjelasan sebenar. Okay. Pada saya kalau saya akan letak di situ adalah kita letak sasaran kita yang perlu kita letak pada peringkat awal kita buat adalah 95. Kemudian pencapaian sebenar tu adalah apa yang kita capai. Okay, itu masa akhir. Di peringkat akhir nanti. Okay, biasanya pada bulan 11 lah. Kemudian yang kedua tu yang kita tengok bilangan program dia letak 12 sasaran. Ini maksudnya yang kita boleh capai. Kita letak start 12. Tapi pencapaian 99. Dalam tempoh setahun tu. Bila 9, tengok markah kita. Dia akan keluar. Yang ni auto Kita hanya boleh isi di bahagian sasaran dengan pencapaian sebenar je. Tapi peratus pencapaian tu memang auto generate. Memang kita boleh nak kacau yang tu. Sebab tu untuk sasaran dengan pencapaian sebenar ni semua dalam angka dalam bentuk angka. Dia tak boleh kita letak penulisan. Okay. Ayat-ayat tak ada. Sekarang ni kena pastikan sub SKU yang kita buat tu sasarannya adalah dalam bilangan. Tak kira lah peratusan ke, bilangan ke, tempoh ke, jumlah jam ke, itu maksud dia. Okay. Tapi kebanyakan dia akan jadi peratus lah. Kalau sesuatu yang kita nak letak bilangan tu kita tak jamin macam contoh yang kalau pengajar pun. Yang kita nak letak jumlah jam bagi tempoh setahun. Kalau dah memang itu fix, tak ada masalah. Kalau dia terlebih pun tak ada masalah.
yang kita takut dia kurang. Bila kurang, memang kita nak ubah. Jadi markah akan menunjukkan di situ. Ya, itu yang masalah utama. Okay. Next. Oh, sana tadi. Jangan ada lagi apa ni kitanya anggota yang masuk dalam bilik mesyuarat, kita nak bagi nampakkan di skrin tu. Ini perbandingan ya, tadbir urus orang SKU dan juga SKT. Next. Yang pertama tak nampak ni. So perancangan tahunan perlu menentukan objektif matlamat penyampaian perkhidmatan agensi berdasarkan visi, misi dan dasar negara. Okay. So yang ni masih lagi dah 2 kali dah. Kali yang pertama masa DPICC DPICC kita telah diberi talimat, kemudian pihak BPS suruh kita balik buat. Dan kita ada tanya di situ, kenapa kita perlu buat sedangkan di misi ada SKU agency. SKU agency ni patutnya dia akan daripada bahagian pengurusan latihan dulu turun kepada kita. Okay, dan daripada bahagian pengurusan latihan dan baru kita akan bentuk kita punya SKU dan juga sub SKU. Okay. Jadi amat penting di sini kita memahami. Di sini ada sebut berdasarkan kepada visi, misi dan dasar negara. So yang ni kalau ada kementerian yang ada plan strategik tak ada masalah. Dia akan fokus pada plan strategik sebab di situ dah dinyatakan apa strategi dan juga apa KPI yang perlu dicapai. Mudah. Tapi pada kita untuk bahagian pengurusan latihan saya rasa tak ada lagi. Dan melalui perbincangan kita ada bahagian, kita ada tiga tisap yang menjaga. Satu, operasi latihan, dasar latihan dan juga institusi latihan IL. So tiga-tiga ni akan menghasilkan dia punya SKU agency Saya difahamkan ada 3, 4 yang akan diperlukan kepada college dan baru kita akan proceed dengan kita punya SKU kita. Okay. Jadi untuk menentukan kita punya perancangan tahunan ni patut memang kena bacalah strategic planning. Okay. Dan juga kita punya macam peringkat awal saya rujuk kepada kita punya SKT pengarah. Tapi sebenarnya SKT pengarah tu dia merangkumi banyak banyak objektif. That's why kena mengikut pada objektif yang tepat dan juga dipecahkan pada sub SKU yang bertepatan dengan objektif yang nak dicapai. Dan ini akan mencapai matlamat ILKKM. Kenapa ILKKM ditubuhkan? Dan biasanya kita akan merujuk pada misi dan visi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay? Dan juga kita merujuk kepada strategi Kementerian Kesihatan Malaysia yang terkini Kemudian yang kedua adalah penetapan perancangan kerja jabatan bahagian cawangan ataupun unit. Jadi agih tugas dan tanggungjawab berasaskan pada program, projek dan aktiviti organisasi agensi berasaskan sumber yang diperuntukkan. Okey. Yang ni yang kedua. Di mana yang ni lebih kepada ketua jabatan iaitu college lah. College dan juga unit-unit yang ada. So yang ketiga adalah peranan bagi, sini diletak PPP dan juga PPK. Maksudnya pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua. Penetapan sasaran kerja dan petunjuk prestasi pegawai nilai. Yang ni biasanya kena berbincang dengan pegawai penilai pertama. Jadi kita nak letakkan sebab dia punya pengukuran tu mesti dia pakai smart Yang kita biasa kita akan pakai smart lah. Maksudnya boleh dicapai mengikut tempoh masa yang ni, kemudian dia ada banyak SMART. Itu biasa kita akan pakai untuk memastikan bahawa ada
bahawa yang sasaran yang ditetapkan tu memang boleh dicapai dan memang boleh dipakailah dan memang boleh reflect pada objektif ataupun matlamat organisasi ya. Kemudian pegawai nilai, pelaksanaan kerja, pengesanan dan kajian semula. Ya. Yang ni dia akan merealisasikan SKT oleh pegawai yang dinilai ya. Dan juga kajian semula dengan perbincangan yang biasanya kita buat patutnya sebelum pemberian markah ya. Kalau yang dululah ya. Sebelum pemberian markah sepatutnya pegawai dipanggil lah untuk dibincangkan. Kecuali yang tidak ada masalah apa-apa, dia akan terus bagi markah dan terus masuk ke ni. Tapi kalau markah yang anda sepatutnya dipanggil dan dibincangkan. Kalau untuk SKU lain sikit ya. Kalau untuk SKU nanti memang wajib dipanggil dan pegawai yang dinilai ya, dia akan menerima. Then baru dia akan klik ya untuk menerima. Tetapi kalau dia tak terima, masih akan berlaku perbincangan. Okey. Yang tadi adalah SKT ya. Ini yang saya cakap ni adalah SKU. Ya, SKU biasanya pada peringkat akhir pegawai yang dinilai akan dipanggil dan akan berlakunya perbincangan. Yang ni saya buat secara mudah lah ya. Nanti nak kena buat bengkel lagi ya. Sebab ini saya rasa online ramai yang takkan faham. Tapi macam mana pun kena bagi taklimat dulu ya, perubahan yang akan berlaku. Okey. Jadi untuk SKU yang berbeza dengan SKT adalah kalau dalam SKT yang tadi, pegawai penilai yang pertama akan memberi markah dan sebenarnya dia akan send kembali kepada pegawai yang dinilai untuk melihat tetapi pegawai yang dinilai hanya melihat saja. Tapi sepatutnya kalau dia tak puas hati, dia sebenarnya dia boleh berjumpa dengan pegawai penilai pertama. Okey. Jadi dalam masa yang sama, pegawai penilai pertama pun bila dia klik dah disahkan tu, dia hantar terus pada pegawai penilai kedua. Dan ada markah, dua markah Satu markah pegawai penilai pertama dan satu lagi markah pegawai penilai kedua, dan dia ada purata. Itulah yang akan menghasilkan kita punya prestasi untuk SKT. Tapi kalau SKU ni agak berbeza Okey. So yang lain tu lebih kurang sama strategi. Yang ni adalah perancangan tahunan yang saya panggil objektif tadi ataupun SKU. Kemudian dia turun kepada college ya, kita tetapkan objektif kita pula. Yang peringkat satu ni adalah bahagian pengurusan latihan. Kemudian baru turun kepada ketua bahagian cawangan unit ya, bersama dengan pegawai penilai pertama. Ni bahagian saya lah Jadi tetapkan plan tindakan dan KPI yang diukur. Macam mana pun kita kena bincang ya untuk tiap-tiap unit ya, dan menetapkan petunjuk prestasi sesuai dengan peranan dan bidang tugas jawatan pegawai yang dinilai. Yang ni kita merujuk balik kepada kita punya job description lah ya. Dan di sini kena cari yang mana yang boleh diukur ya. Kalau yang tak boleh diukur tak boleh Kemudian pelaksanaan kerja turun kepada pegawai yang dinilai. Pelaksanaan kerja, pengesanan dan kajian semula ya, pelaksanaan oleh pegawai yang dinilai dan pemantauan oleh pegawai penilai pertama. Kajian semula bersama pegawai yang dinilai oleh pegawai penilai dengan persetujuan ketua jabatan. Ya, yang ni pada penilai pertama lah Pindaan sasaran oleh pentadbir SKU agensi sekiranya perlu. Yang ni nampak ada ruang sikit lah ya. Kalau dalam SKT dulu kita pandai-pandai ubah. Sebagai contoh, sepatutnya ada pengambilan pelajar 2 kali. Tiba-tiba pengambilan pelajar tak ada. Jadi terpaksa kena ubah, banyak kena ubah. Di sini pun ada ruang. Dan juga akhir sekali penilaian hasil kerja pengemaskinian pencapaian oleh KYD. Maksudnya setelah dibincangkan, kalau ada perubahan perlu dibuat perubahan. Di sini ada kekuatan lah yang saya nampak Jadi tak semestinya apa yang kita sasar peringkat awal tu mungkin ada masalah-masalah yang berlaku, boleh lagi diubah dan akhirnya boleh dikemaskinikan oleh pegawai yang dinilai. Okey.
Dan juga penilaian oleh pegawai penilai pertama akan berlaku secara berterusan. Okey, di sini dia tak maklumkan di mana semasa saya pergi yang talimat tu, dia kata apa cerita pun macam mana pegawai nilai kena berjumpa juga dengan pegawai penilai pertama dan mesti ada mutual understanding di situ. Dan baru dapat disahkan. Ya, kalau tidak memang susah. Jadi kita tak pasti lagi macam mana pelaksanaan nanti. Ya, kalau dulu pakai kuasa veto. PBB kata, you terima tak terima, ini yang kita nampak, okey kita send pada pegawai penilai kedua. Sekarang ni tak perlu hantar pada pegawai penilai kedua dah. Dia hanya ada pegawai penilai pertama sahaja. Okey. Kita jalan. Next. Aku tak boleh tekan. Ini kaedah penetapan sasaran penghasilan kerja. Jadi ada sikit slide lagi tapi kalau untuk dia punya bengkel nanti kita akan buat masalah lain. So langkah yang pertama, kena pasti objektif pencapaian perkhidmatan jabatan. Ini yang saya masukkan, pihak BPL perlu turunkan dia punya SKU agensi dulu pada kita. Dan kita punya untuk yang college kita kena sesuaikan dengan objektif ataupun SKU daripada pihak bahagian pengusaha latihan. Kemudian langkah kedua, kita kena buat petunjuk prestasi utama KPI. Okey, kalau mereka yang telah baca plan strategik, yang ni memang tak asing lah, memang wajib kena ada Dan seterusnya kita tetapkan accountability. Accountability kita punya mengikut jawatan masing-masing lah. Apa yang kita nak, apa tugasan kita. Okey. Dan langkah yang keempat, kita akan letakkan nilai sasaran tahunan. Yang ni yang memang boleh dikira. Sebab kiraan adalah automatik. So seperti yang saya dah cakap tadi, dia mesti masuk angka di sini. Kalau peratusan sama ada 95% ke 90% ke, kalau 100% kalau wajib mesti 100%. Kalau contoh macam pengajar, lesson plan kan? Lesson plan dia wajib 100%. Itu KPI dia. Kalau contoh jumlah pertemuan pengajar pelatih 20 jam seminggu, itu wajib, memang kena capai. Kalau melebihi, bagus. Kalau kurang, dia akan kurang percentage tu. Okey, itu sebagai contoh lah. Next. Okey, yang pertama, ni nak tentukan SKU ataupun objektif pencapaian perkhidmatan. Jadi banyaklah rujukan-rujukan yang kat sini yang saya boleh bagi tahu yang kita punya ni adalah tujuan di bawah JD kita tujuan pewujudan jawatan. Yang tu kena tengok. Yang ni untuk yang objektif ataupun SKU bagi mana-mana jawatan yang tidak menyokong secara langsung objektif di peringkat nasional atau core business. Maksudnya kalau hospital dia memang kena merujuk strategik plan strategik KKM. Okey, kalau di hospital yang bahagian perubatan dia kena merujuk kepada plan strategik perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang tu memang spesifik pada bidang dia, tapi kita tak boleh. Kita tak boleh, kita kena merujuk pada JD. Tapi kita tunggu jugalah yang mana SKU agensi nanti turun macam mana kita nak sesuaikan dengan kita punya JD Okey. Dan juga bentuk atau impak matlamat tu dia mesti berorientasikan keberhasilan yang mempunyai tujuan bagi menyelesaikan isu atau mencapai fokus strategik jabatan, perubahan atau kesan daripada output jabatan Dan bilangan maksimum matlamat ataupun SKU ni adalah 10 yang kita kena sediakan bagi setiap jawatan. Right? Bukan untuk jabatan, bukan untuk LKKM Seremban tapi maksudnya setiap jawatan perlu ada 10 SKU. Di bawah 10 SKU dia akan ada paling kurang setiap SKU kena ada 3 sub SKU. Maksudnya yang dinilai adalah 30. Itu apa yang disarankan di sini. Nanti kita tengok. Bila dah siap kita boleh tengok lah. Sekarang tak nampak lagi. Next. Lambat sini Contoh sumber.
rancangan Malaysia ke-11 sebagai contoh, iaitu bahagian peringkat nasional lah. Kalau jabatan ni kita mesti lihat misi visi dua. Satu, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, bahagian perusahaan. Yang ketiga, KKM itu sendiri. Okey. Kemudian peluang strategik memang tak ada. Kita tak rujuk. Outcome based budgeting pun kita tak rujuk. Dan yang terakhir deskripsi, tugas, tujuan, pewujudan jawatan. Ini yang kita akan rujuk untuk membuat dia punya SKU ataupun objektif atau matlamat ya. Next. So penulisan dia untuk matlamat ni, dia mesti ada perkataan-perkataan ni. Contoh macam yang pertama kata kerja, meningkatkan, memastikan, memperkasakan. Ya. Jadi kata kerja ni wajib ada tambah dengan dia punya objek, iaitu modal insan. Okay, contoh perkhidmatan pemanduan, ya, PNP, ya, itu sebagai contoh mengikut pada JD kita lah. Kemudian apa impak dia, ya, yang kompeten dan berdaya saing, yang cekap dan selamat. Itu kalau untuk pemanduan. Kalau yang untuk apa ni PNP, apa dia? Boleh letak yang berkesan sebagai contoh. Mesti ada dia punya kata-kata impact outcome tu. Okey? Kompeten. Ya. Jadi ada 3 perkataan yang mesti ada dalam matlamat. Yang pertama kata kerja, yang kedua objek, yang ketiga adalah impact. Sebagai contoh kat sini dia bagi meningkatkan modal insan yang kompeten dan berdaya saing. Kalau macam pemandu, memastikan perkhidmatan pemanduan yang cekap dan selamat. Ini untuk SKU. Ya. Daripada sini baru dia akan pecah pada sub SKU berkaitan dengan tugasan atau accountability kita dalam JD. Tu ada lagi kata kerja yang memenuhi ciri-ciri penyataan objektif, penyampaian perkhidmatan. Contoh yang tadi mempertingkatkan, memastikan, memperkasakan, memantapkan, mengamalkan, memelihara. Tapi yang kita ada yang sebelum ni, kalau tu pengajar lah, memantau, menyelaras, tak maaf, tak boleh masuk dah. Tak boleh dah. Wording tak boleh, tak boleh pakai. Yes. Yang kuning tu boleh, yang kuning, bukan kuning, orange ya. Adik-beradik kuning orange tu. Tu boleh pakai tapi yang purple tak boleh pakai. Ya, sebenarnya kalau ikut memantau menyelaras ni banyak dalam JD yang kita buat sebelum ni. Sekarang dah tak boleh pakai dah. Okay, next. Okay, kaedah penulisan yang kedua. Yang tadi yang pertama ada 3 kaedah lah. Ada 3 perkara yang perlu ada. Kata kerja, objek dengan impak. Ni kaedah penulisan yang kedua, dia ada objek dengan impak saja. Struktur jawatan, struktur pejawatan yang optimum. Ini kalau mereka yang berkaitan dengan apa ni, perjawatan lah. Ya, berkaitan dengan apa, sumber manusia. Okey. Kemudian kalau pemanduan ni, ya, pihak pemandu, perkhidmatan pemanduan yang cekap dan selamat. So ini juga kata-kata ataupun kaedah penulisan yang boleh digunakan. Ya, yang ni kaedah penulisan yang kedua. Tapi yang saya nampak yang tadi lebih menceritakan compare yang ni. Next. So yang ni penulisan yang ketiga. Juga boleh dituliskan kaedah ni Impact dulu, kemudian objek. So boleh digunakan kecekapan, keberkesanan, pengurusan sumber manusia. Ya, compare tadi, yang tadi kita guna objek dulu kan. Ya, suatu jawatan yang optimum. So yang ni next. Kecekapan yang berkesan dalam pengurusan sumber manusia. Kecekapan bagi perkhidmatan kesetiausahaan. Ini contoh yang ketiga. Okey, kaedah untuk menulis SKU ataupun matlamat ataupun objektif. Alright. So next. Tak payahlah ni. Ya. Alright, ni cara untuk nak buat. Cara untuk nak buat saya rasa kemudian lah sebab dalam ni macam tak kena. That's why lepas ni saya akan minta untuk Puan Nurhalizah untuk keluarkan satu memo yang mana kita perlu adakan bengkel. Okay, sebab ini akan kalau mengikut pada jawatan nanti boleh berbincang dan membuat penulisan peringkat awal sebelum kita terima. Kalau saya terima awal SKU agensi,
kita akan sesuaikan. Tapi kalau tidak, kita akan fokus pada JD kita. Ya, untuk menentukan kita punya SKU dan juga sub SKU. Ya, kalau tidak nanti tunggu tak selesai. At least kita dah buat sesuatu, kita dah ada rangka sebelum kita dapat yang sebenar. Okey. Yang ni yang peringkat atasan ni saya tak nak ni lah, ya. Okay, ni contoh jadi lah. Jadi kita yang boleh dikenal pasti dia punya apa nama? Bilangan objektif pencapaian perkhidmatan bagi jawatan pembantu tadbir. Di sekolah XYZ berdasarkan deskripsi dia punya tugas jawatan. Okey. Ini semua adalah latihan lah. Ya. Alright. Itu saya rasa itu sajalah nak sampaikan. Ada next, ada lagi. Ini tak boleh lah latih amal. Latih amal ni mesti kena bengkel lah. Ini kena buat bengkel. Jadi poinkat awal tu lah. Yang ni tak masuk lagi pada dia punya tengok SKU dia. Ni KPI. Okay, ni sebagai contoh KPI dia. Nampak tak? Lebih besar kan lagi. Lebih besar. Saya Tak boleh dah? Dia gambar PowerPoint. Oh iyalah. Okay, tengok kat sini ya. Dia ada sumber rujukan. Biasanya sumber rujukan kita letak kat sebelah tepi ni. Kalau ikut yang diberikan kepada kami lah ya. Dia ini adalah template untuk kita nak merangka kita punya SKU. Di bahagian tepi sebelah kiri adalah sumber rujukan. Sebagai contoh di sini, kalau yang mana ada plan strategik, dia akan tulis plan strategik dia. Trust strategik 1 sebagai contoh. Tapi kalau kita pakai JD, kita tulis JD kita lah situ. Ya, job description. Ya, di tepi tu. Kemudian, inilah SKU dia sebagai contoh kat sini. Aduh. Tak. Ya. Pasien quality dia hanya satu dalam sub SKU. Contoh ni dia tulis. Nampak tak? Perkukuhkan pembangunan. Tapi yang ni susah sikit ya, sebab yang ni lebih kepada peringkat yang atasan ya. Jadi kita nak buat rujukan tu agak susah, tapi boleh tengoklah ya dia punya bahasa yang digunakan. Memperkukuhkan memperkukuhkan pembangunan sumber manusia perkhidmatan awam yang inklusif dan juga holistik. Nampak ni? Dia ada kata kerja memperkukuhkan pembangunan sumber manusia objek yang inklusif dan holistik tu adalah dia punya impact. Ayat bombastik. Itulah ayat-ayat yang digunakan. Ada 3 kaedah ayat yang boleh kita gunakan tadi ya. Yang pertama tadi adalah kata kerja tambah dengan objek, dia punya objek tambah dengan dia punya impact, ataupun kita gunakan yang kedua objek dengan impact, ataupun kita boleh terbalikkan impact dulu dan juga objek. Itu kaedah, 3 kaedah yang boleh digunakan dalam kita membuat penulisan dalam SKU atau matlamat. Okey. Yang ni kena lihat pada JD kita baliklah. Ya, biasanya kenapa ya pejawatan tu diwujudkan. Alright. Yang lain pun sama. Sebab biasanya dia buat satu ni, dia akan ada sama lagi kat bawah ni. Ya, sebab dia satu SKU, dia akan pecah minimum 3 sub SKU. Ya, contoh. Ada tak? Lagi. Okey, tak boleh. Ini kaedah penulisan untuk kita punya KPI ataupun sub SKU. Okey, unit pengukuran dia mesti ada kecekapan kebesaran yang diharapkan untuk capai objektif ya. Peratus. Sebagai contoh, unit pengukuran adalah peratus ya. Jadi peratus apa? Aduan kerosakan diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima. Jadi kita letak sasaran kita sebagai contoh 95%. Jadi pada akhir tahun seharusnya kalau dapat 100% baguslah. Ya, tapi kena ada kaedah pengiraan. Ya. Yang kita buat dan baru kita masuk dalam kita punya borang SKU ni. Okey. Kemudian purata skor. Ini salah satu lagi dia punya unit pengukuran purata skor. Yang ni biasanya kalau kita buat khusus ya, dan ada penilaian.
ataupun sebagai contoh yang tadi ya, pemandu. Ya. Jadi klien ataupun yang naik yang menggunakan perkhidmatan pemandu, dia akan buat penilaian. Jadi penilaian dia haruslah ya ada skala penilaian sekurang-kurangnya 5.5. Ya. Purata dia 5.5 bagi skala 1 hingga 7 bagi perkhidmatan pemanduan. Itu mengikut skala yang ditetapkan lah. Kalau 1 hingga 5 maksudnya dalam lebih kurang berapa? Kalau muas kan berapa? 4 tu agak tinggi tu. Kan? Macam kita pun biasa kita letak 3.5. Okey? Jadi purata dia 3.5 sebagai contoh. Antara 1 hingga 5. Ini mengikut pada borang penilaian yang kita buat lah. Ya? So yang ni borang penilaian dibuat adalah 1 hingga 7. Okey? Jadi dia letakkan sekurang-kurangnya 5.5 purata skor. Tapi kalau macam saya pun pening kepala juga yang ni, kalau kita buat hanya satu penilaian, boleh menggunakan benda ni. Tapi kalau penilaian yang banyak, maksudnya kena dipuratakan keseluruhan. Jadi pengiraan tu agak banyak. Jadi kalau mungkin pihak yang nak ngira ni, dia kena patah balik kepada PPP. Ya, pegawai penilai pertama untuk ngira. Jadi nampaknya banyak kerja. Okey, walaupun benda yang nampak simple ya, dia hanya masukkan, tapi kaedah kiraan tu memang agak memeningkan. Dia auto generate. Dia auto generate, dia tak auto generate. Maksudnya kat sini kita tak boleh letak bilangan. Kalau kita letak bilangan, bagi contoh nak letak bilangan memang susah sebab kita tak boleh pasti. Ya, auto generate senang sebab bila kita letak purata skor, kita letak, bila kita buat keseluruhan purata dia, sebagai contoh 6. So kita masuk dalam 6. Dalam kita punya pencapaian sebenar. Dia purata sasaran kita 5.5. Tapi bila kita dah calculate secara purata dapat 6, kita masuk 6. Dia akan keluar 100%. Faham tak? Jadi untuk mendapatkan 5.5 tu, untuk mendapatkan 6 tu, dia perlu ada kiraan. Kalau kita punya borang penilaian tu banyak. Faham? Dia nampak di sini senang. Tapi sebenarnya apa yang saya faham ni agak lain sikit. Okay, bagi contoh kalau macam untuk pengajar. Ya. Lesson plan tu kita letak bilangan kan? Alright. Kalau letak bilangan pada peringkat awal sesuai dengan agihan, tak ada gangguan dari pengambilan pelatih dan sebagainya, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ada gangguan dari pengambilan pelatih sebagai contoh, kata apa ni? Adeq. Kita dah assume bahawa ada pengambilan 2 kali setahun. Tiba-tiba pengambilan sekali je. Jadi bilangan yang tetap sasaran tu tak sama. Tak boleh. Tapi kita reset balik lah. Kita reset balik yang Kita reset balik. Yang tu ya yang dalam apa yang diberitahu tadi kita boleh gunakan. Ya. Tapi kalau letak percentage, pengiraan lain lah. Ya. Maksudnya apa yang ada dalam agihan, ya, agihan topik, agihan topik lah. Ya, agihan topik, agihan jam lain. Berbeza So agihan topik dia akan mengikut pada tiap-tiap topik ada lesson plan dia. Okey, maksudnya kalau ada situ 20 topik, sepatutnya 20 lesson plan lah. Alright. Dan di akhir kita mesti capai 100% sebab ini dia ada kaitan dengan kita punya QAP. Yang tu telah diletakkan dalam KPI, kita wajib kena ikut yang tu. Itu sebagai contoh. Okey, kalau ada setengah-setengah ni projek, berkaitan dengan projek. Projek ni contoh macam apa nama kita punya research. Kan? Bagi contoh research ni bila perlu siapkan? September. Kena letak tu. Ya, projek research ni perlu disiapkan pada bulan September. So bulan September kalau disiap awal okey. Tapi kalau melepasi pada September, melepasi pada September memang tak kena lah. Ya, kita capai lah. Alright. Okay, next. Ini penulisan KPI ya. Ini tak payah, pening kepala. Ini ada lagi contoh-contoh ya petunjuk prestasi utama. Ini petunjuk lah dia punya proses kerja yang dirancang dan juga kecekapan dan keberhasilan yang diharapkan. Ya, input dia peruntukan, aktiviti, ini aktiviti adalah SKU pula merancang keperluan dan kandungan program, output bilangan program yang dilaksanakan
ya, dalam tempoh yang ditetapkan dan peningkatan tahap kepuasan pelanggan. Yang ni semua kena ada benda yang boleh diukur yang boleh dijawab nanti. Okey? Semua aktiviti perlu buat kawasan pelanggan ni. Yes. Kena ada borang pelanggan. Kalau kita memang kena ada penilaian student jugalah. Ya, kalau untuk mengajar perlu ada penilaian student. Pengajar ke CI, Kalau CI pun sama juga di clinical. pengajar CI pergi mantau, kena bagi borang soal fidik kat student. Yang tu kita buat ni akhir penempatan boleh juga. Ya. Akhir pusingan. So copy boleh, hard copy boleh. Tapi yang penting kita nak kira ni. Sebab yang dalam ni, dalam KPI kita letak sasaran kita. Maksudnya yang memuaskan ke atas lah. Okay. Kalau kita pakai 5 biasanya 35 ke atas. Ya, 35 ke atas. Itu sasaran kita 35 sebagai contoh. Ya, tapi kalau kita dapat dah calculate semua dah, puratakan, dan baru kita masuk. Sebagai contoh kita dapat 4. 4 nanti lah. Tapi kalau dapat bawah dah tu masalah. Bukan saja klien student, tapi juga penyelia-penyelia hospital, PKD pun dia Tak. Yang ni berdasarkan tugas kita. Janganlah yang ni paling kepala yang lain. Ya. Tugas kita. Maksudnya apa yang tugas yang kita buat ni ada ukuran yang menunjukkan bahawa tugas kita tu prestasi yang bagus. Ya. Okay, next. Sama lagi. Ini yang kita akan gunakan bila kita menentukan kita punya SKU. Sub SKU, bukan SKU, sub SKU. So sub SKU kita mestilah yang mengikut pada bidang tugas kita. Ya, yang jelas, spesifik ya. Kemudian measurable, boleh diukur. Ya, sebab nanti dia akan diterjemahkan dalam sasaran adalah dalam bentuk angka. Peratusan, bilangan, jumlah jam, tempoh. Ya. Kemudian attainable. Yang ni yang paling penting. Jangan letak yang kita tak boleh capai. Ya, kita kena letakkan tapi biarlah realistik. Ini letak boleh capai, letak rendah-rendah sangat. Itu tak realistik ya. Yang keempat adalah realistik. Bertepatan dengan kewujudan hala tuju jabatan. Maksudnya boleh mencapai matlamat jabatan. Ya, jangan kita letak terlalu rendah sangat. Tak boleh. Terlalu tinggi pun tak boleh. Sebab kita kena letak yang boleh dicapai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikut tempoh. Ya. Masa yang kita ada dalam tempoh. Ya, sebagai contoh dalam tempoh permulaan tahun sampai di akhir tahun, sampai bulan 11, bulan 12 sebagai contoh. Tetapi ada setengah-setengah ada tempoh-tempoh tentu. Macam saya cakap tadi, kalau pengajar untuk menyiapkan research mesti sampai bulan September. Bulan September kena settle lah. Ya. Kalau melepasi ke bulan Oktober, maksudnya kurang dari segi dia punya kualiti. Okey. Itu sebagai contoh Ini contoh yang dibagi. Tak nampak. Ni tak payahlah. Next, tak boleh. Ini tak boleh. Okey, saya rasa itu sajalah. Yang penting kita faham perbezaan antara SKT yang lama dengan SKU. Okey. Dan juga bila kita nak buat SKU biasa ada rujukan. Kalau macam pihak kementerian di BPL, patutnya dia ada melihat kepada strategi, plan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan latihan sumber manusia. Tapi bila kita sampai ke LKKM, kita patutnya merujuk kepada plan strategi yang telah ditetapkan oleh bahagian pengurusan latihan. Tapi saya rasa tidak ada plan strategi itu. Dan dia akan turunkan mengikut pada ada 3 komponen yang saya beritahu tadi. Dari aspek dasar latihan, dari aspek operasi latihan dan juga dari aspek institut latihan. Ada 3. Dia akan turunkan 10 SKU kepada kita. Tapi dalam masa yang sama, setiap pejawatan at least ada 10 SKU yang akan relate balik, yang kita akan hubung kait dengan dia punya SKU agensi ataupun SKU agensi yang utama. Dan juga kita boleh rujuk kita punya JD untuk kita meletakkan kita punya SKU. Bila kita dah letak SKU kita, then kita akan bentukkan
kita punya sub SKU. Jadi untuk SKU kita mesti ada 3 jenis penulisan. Yang pertama tadi adalah penulisan yang menggunakan, yang pertama dia punya kata kerja yang perlu ada. Kemudian dia diikuti dengan objek, diikuti dengan impak. Okey. Yang kedua boleh menggunakan objek dengan impak, dan yang ketiga boleh menggunakan, pusing baliklah impak dan juga objek. Itu bila kita nak menyediakan kita punya SKU. Dan ini yang boleh kita rujuk adalah kita punya JD, job description. Okey, untuk pada SKU, penghasilan SKU. Penghasilan SKU menggunakan kaedah SMART. Ini mengikut pada tugasan-tugasan yang kita buat lah. Dan tugasan ni mesti ada menggunakan SMART Okey, buka balik SMART tadi. Yang pertama spesifik berkaitan dengan bidang tugas kita, iaitu selain pada dia punya pejawatan tinggi wujukan, ia ada accountability. Tengok dari bawah di bahagian accountability kita ada tugas-tugas spesifik dalam JD kita. Yang tu kita tengok yang mana yang pastikan penyataan jelas, boleh diukur, kemudian sasaran yang kita tetapkan boleh dicapai dan realistik, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, dan boleh dicapai dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ini dia punya sub SKU. Okey, sub SKU mesti ada paling kurang 3. Satu SKU, paling kurang 3 sub SKU. Setiap pejawatan perlu ada 10 SKU dan paling kurang ada 30 sub SKU. Yang ni pun kalau untuk pejawatan yang rendah, saya akan lihat balik. Saya akan bincang balik dengan pihak atasan, kita akan rujuk balik. Sebab saya rasa tak mungkin akan dapat sampai 10 SKU. Kalau kita buat SKT yang sebelum ni tak sampai. Yang untuk pengajar pun kita tetapkan paling tinggi pun 5 je. Sekarang ni nak jadikan 10. Lepas tu 10 nak pecahkan lagi kepada minimum 3. Maksudnya 30 KPI yang kita ada. Minimum 30 KPI yang boleh diukur. Jadi banyak lagi lah perbincangan yang kita buat. Dan saya harap kita boleh buat satu bengkel nanti. Sebab ini penting untuk mengikut pada jawatan yang kita ada. Kita lihat yang mana kita boleh jadikan SKU kita dan yang mana yang boleh kita jadikan sub SKU nanti. So saya rasa itu sajalah untuk pengenalan tentang perubahan daripada SKT kepada SKU. Pada tahun ni SKU masih belum digunakan tapi perlu dibina. Tapi kita masih lagi menilai, LMPT masih lagi dinilai. Dan dalam LMPT apa yang saya dengar, yang ni penting sebab saya tengok sebelum ni dalam penilaian yang saya buat, penilaian pertama, penilaian kedua, ramai yang leka tentang sumbangan. Kalau dulu sumbangan dia ada perbezaan lagi, sumbangan international ataupun antarabangsa, peringkat negara, peringkat negeri, kebangsaan dan sebagainya. Sekarang tak pakai dah. Kalau kita ada menganggotai mana-mana persatuan, tolong masukkan satu keanggotaan sama dengan satu markah. Kalau you listkan 10, markah full. Jangan tak isi. Kalau tak isi benda tu, jawabnya memang kita akan hilang 5 markah di situ. 5 markah memang hilang terus. Nampak tak? Jadi pastikanlah diisi. So saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Nanti kita berjumpa sekali lagi untuk bengkel. Okey, saya rasa itu saja. Kembali balik kepada Cik Zamari. Disilakan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.